KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentunya anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021. Ya, bersama dengan saya Tony Stark. Yes, mesti anda semua macam ya ke Tony Stark? Nampak lain kan? Sangat-sangat lain dengan Tony Stark ini. Okey, kepada anda semua, diharapkan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ini kerana hari ini kita nak belajar bagi subjek menservis motosikal. Terkejut kita tukar-tukar kamera macam tu. Okey, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan juga sentiasa menjaga jarak 1 meter. Okey guys, alright, diharapkan anda semua ikut segala SOP dan jagalah sesama kita. Alright, dan saya pasti anda semua nak tahu siapakah guru yang akan mengajar bagi subjek menservis motosikal. Nak tahu siapa? Jom kita tengok. Never give up. Itu dia kod saya pada Cikgu Wan Muhammad Zulkifli. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cikgu nampak lain lah gambar yang tadi tu dengan yang ni Cikgu. Ini nampak lagi muda Cikgu. Ini lagi muda. Ini lagi muda Cikgu. Itu gambar 5 tahun lepas. Gambar 5 tahun lepas. Okey Cikgu. Saya pastikan hari ini kita nak belajar bagi subjek menservis motosikal tingkatan 4 bab 1. Sebelum kita nak belajar kan, mungkin cikgu boleh perkenal sikitlah secara asas ataupun secara ringkasnya apa yang para pelajar ni akan belajar nanti di dalam bab 1 ni nanti cikgu. Okey, dalam bab 1 ini nanti pelajar-pelajar akan menyentuh sedikitlah berkenaan dengan keselamatan di bengkel. Dan dalam bab 1 juga kita ada berkenaan peralatan dan juga pembuangan sisa-sisa pekerja lah. Tapi hari ini kita akan fokus kepada keselamatan di bengkel saja. Keselamatan di bengkel Baik, itu sekejap lagi lah. Cikgu, motor tak bawa cikgu, motor? Motor tak bawa sebab kita tajuk keselamatan tadi. Nanti next time kita bawa motor. Oh, saya ingatkan motor cikgu tak renew road tax lagi. Okey, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran, diminta cikgu untuk kita pergi ke sini terlebih dahulu untuk kita melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, saya jemput cikgu. Dekat sini kalau kita nampak, kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu cikgu. Kita tahu cikgu kan kita belum menang lagi cikgu. Jadi kita kenalah sentiasa menjaga kebersihan diri kan cikgu kan. Okey, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka. Tetapi harus menjaga jarak juga dan apa nyanyi cikgu, kita jangan buang merata-rata. Kita letak dalam kita punya ziplock lah supaya ianya sentiasa kekal bersih dan juga selamat insya-Allah. Okey, cikgu boleh letak dekat situ dan kita letakkan di atas meja. Baik. Cikgu, tadi cikgu dah beritahu dah kan mengenai apa yang kita akan belajar sekejap lagi, tapi kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar kat luar sana ni, apa kata mereka mengenai subjek menservis motosikal ni, adakah ianya senang ataupun susah? Selepas ini dan kita akan berhenti rehat. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq Farhan bin Muhammad Azli. Saya dari SMK Tunku Abdul Rahman di Mertebat Pulau Pinang. Saya mengambil mata pelajaran MPV menservis motosikal. Saya minat mata pelajaran ini kerana saya bercita-cita untuk memiliki bengkel membaiki motosikal sendiri pada masa akan datang. Dengan mengambil mata pelajaran ini, saya akan dapat belajar berkenaan semua aspek dalam bidang motosikal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan Zulkifli kerana membimbing saya dengan sabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zalami bin Muhammad Aziz. Saya merupakan calon SPM 2021 dan saya daripada SMK Batu Muda. Topik yang saya minati dalam saja MPV iaitu menservis enjin 4 lejan dan lurusan. Kerana walaupun agak sukar, tetapi saya mencabar diri saya untuk membuat satu karya yang baru dan menjadikan dia yang terbaik. Assalamualaikum, saya Narik Mahfiz Minuddin, calon SPM 2021 SMK Batu Muda. Saya amat menggemari subjek menservis motosikal ini kerana
banyak kemahiran yang berguna saya dapat perolehi dalam subjek ini. Harapan saya adalah untuk membanggakan kedua ibu bapa saya dan ingin berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, anda masih lagi menyaksikan Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, hari ini kita akan belajar menservis motosikal dan cikgu yang akan mengajar kita adalah Cikgu Wan. Tapi sebelum itu, kita nak tahulah kan pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini datangnya dari mana. Katanya ada 3 buah sekolah. Nak tahu siapakah mereka? Jom kita perkenalkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Boleh on mic, boleh on mic. On mic. Say hello, say hello. Alright. Hello. Okay. Cikgu, nak perkenalkan anak-anak murid cikgu ke? Boleh? Okey, boleh. Kenapa cikgu? Tak, saya duduk tengok ni. Okey. Cikgu perkenalkan yang pertama ni siapa ni cikgu? Okey, yang pertama itu nama dia Nawin Nashrau daripada SMK Tunku Abdul Rahman. Okey. Okey, yang kedua Mirul Najmi. Okey. Yang ketiga Faris. Kan? Yang keempat Harish Pillai. Alright. Yang kelima Rahman. 5 orang saja ni cikgu 5 orang saja. Lagi seorang bagaimana cikgu? Lagi seorang saya tak pastilah. Mungkin dia tengah ni menservis motosikal lagi cikgu. Dia tengah servis. Mungkin. Okey, yang mana mereka ni ada 3 buah sekolah cikgu datang daripada 3 buah sekolah yang antaranya macam cikgu cakap tadi, kita ada SMK Tunku Abdul Rahman Pulau Pinang, kita juga ada SMK Batu Muda KL dan juga SMK Hang Kasturi Melaka. Ni mana satu sekolah daripada Melaka ni? Boleh angkat tangan ke? Mana satu sekolah daripada Melaka? Cuba angkat tangan sikit. Daripada Melaka. Satu. Seorang saja. Faris saja ke? Okey, daripada Batu Muda KL mana? Batu Muda KL. Boleh angkat tangan? Satu orang juga. Okey, daripada Pulau Pinang mana sekolah SMK Tunku Abdul Rahman? Mana student dia? Cuba angkat tangan. 2 orang. Alright. Okey. Korang okey ke? Nampak muka macam stres je. Muka macam dipaksa je. Okey Cuba senyum sikit, senyum sikit. Okey. Macam itulah. Ini muka stres je macam nak belajar kan. Kenapa stres-stres ni kan? Okey. Alright, cikgu. Ya. Cikgu dah bersedia, cikgu? Alhamdulillah. Okey. Nampak cikgu pun dah bersedia dengan nervous. Pelajar-pelajar pun dah bersedia. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita bagi subjek menservis motosikal. Dipersilakan, cikgu. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dahulu. Okey, nama saya Cikgu Wan Zulkifli bin Wan Abdullah daripada SMK Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dululah subjek menservis motosikal ni. Okey, mata pelajaran vocational menservis motosikal merupakan satu subjek elektif di bawah STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics yang dibuka kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Okey. Subjek ini sebenarnya tujuan kita untuk buka subjek ini ialah untuk murid yang pertamanya ialah murid dapat menjadi tenaga separa mahir dan yang kedua, sekiranya murid berminat, mereka boleh menyambung pelajaran dan yang ketiga sekali ada juga murid yang membuka bengkel sendiri, buka perniagaan sendirilah. Okey, itulah kita punya tujuan dia. Okey, memandangkan pada tahun ini mata pelajaran menservis motosikal ni dia dah tukar format dah. Kalau dulu KBSM, sekarang ni dia di bawah KSSM. Jadinya saya akan memperkenalkan dahululah format-format baru SPM. Okey, untuk format baru SPM ni di bawah KBSM. Okey,
kita terbuka kepada kertas 1 dan kertas 2. Okey, di mana kertas 1 ni dia pentaksiran berpusat, iaitu peperiksaan bertulis SPM lah. Ujian bertulis di mana di dalam kertas 1 itu kita akan uji 8 modul pembelajaran untuk ujian bertulis. Sementara itu di kertas 2 kita melakukan, murid-murid akan buat kerja khusus PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran kompetensi dan persijilan nanti ditaksir sepanjang sesi persekolahan. Kita akan taksir 16 modul. Kalau sebelum ni 14 modul saja. So untuk yang di bawah KSSM ni 16 modul. Ditaksir semasa tingkatan 4 dan 5. Nanti dah tamat nanti kita akan anugerahkan sijil MPV lah. Ada sijil asing, sijil MPV. Okey, kita tengok sepintas lalulah perbandingan di antara KBSM dan KSSM. Okey, di bawah KBSM, kalau dahulunya cuma ada 5 modul pembelajaran sahaja. Okey. Okey, di bawah KSSM kita dah upgrade sikitlah kita kata kepada 8 modul pembelajaran. Right. Lepas tu KBSM itu 14 modul pentaksiran. Kemudian di bawah KSSM dah jadi 16. Oh. So kita ada juga kita buang dan juga yang ni ada kita tambah macam itulah. Dari segi pentaksiran berpusat pula, ujian bertulis kalau dahulunya terdapat 3 bahagian lah. Kertas peperiksaan tu ada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Soalan dia 15 soalan. Tempoh masa dia 2 jam 30 minit. Jadi untuk di bawah KSSM ini, pentaksiran berpusat dia 2 bahagian saja. Bahagian A dan B. Soalan dia ada 19 soalan. Kemudian tempoh masa dia dipendekkan kepada 2 jam. Oh, okey. Okey, Daripada 2 jam setengah, cikgu 2 jam setengah kepada 2 jam. Okey. Okey, kita tengok balik tajuk-tajuk yang akan dipelajari oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini, menservis motosikal. Kalau kita tengok pada tingkatan 4, kalau kita tengok sebenarnya ada 2 bahagian ni. Modul pembelajaran, iaitu yang kita belajar teori lah, teori dekat kelas. Kemudian modul pentaksiran ini amali yang akan kita ambil markah. Amali dia yang akan kita ambil markah. Jadi tajuk dia yang pertama, amalan menservis motosikal. Yang ini termasuk tajuk bab yang awal lah. Bab keselamatan bengkel, penggunaan peralatan. Lepas itu yang ketiga tu pelupusan sistem pepejal. Yang ni kita akan belajar dalam modul 1. Amalan bengkel menservis motosikal. Tetapi di modul pentaksiran kita tiada pentaksiran. Maksudnya kita tak ambil markah untuk amali dia orang. Oh, okey. Markah tak diambil tapi amali tu tetap ada. Cuma markah kita tak ambil lah untuk modul pentaksiran. Okey, bab modul pembelajaran yang kedua, kita akan mula masuk sedikit kepada asas menservis motosikal. So masuk bahagian asas lah. So dekat sini nanti pelajar akan mula belajar prinsip asas enjin. Kemudian asas untuk menyelenggara motosikal, tukar minyak hitam, yang asas-asas lah, yang basic-basic itu. Kita akan belajar dekat modul pembelajaran. Kemudian kita akan taksir dia balik. Sebelum mereka melakukan amali, kita akan taksir dia. Dekat sini ada 4 modul. Di bawah modul pembelajaran ini, kita akan taksir dia 4 modul. Yang pertama sekali, minyak pelincir, penapis udara ni, tukar minyak pelincir lah. Biasa kita sebut tukar minyak hitam kan. Okey, modul yang kedua, kita menservis palang pencucur. Modul yang ketiga, pacuan akhir jenis rantai. Yang ini pelajar akan buka sproket, depan belakang rantai, potong tukar rantai macam itulah. Okey. Yang keempat, pacuan akhir jenis tali sawat. Yang ini pelajar-pelajar akan menservis motor skuter yang tu kalau perasan. Very bad. Ini skuter. Yang ini motor skuter. Okey. Okey, dan lagi pada tingkatan 4 juga sebenarnya ada 4 modul lah di tingkatan 4. So modul yang ketiga, menyelenggara kerangka dan reraut motosikal. Reraut ni cover set. Oh, cover set. Menyelenggara kerangka ni, kerangka tu lah. Okey, kerangka tu nanti kita akan buat kerja menggegas dekat situ. Menggegas besi tu kita, dan juga reraut tu kita akan belajar mengecat.
Tetapi dekat modul pentaksiran kita tak ambil markah lah. Tapi amali dia tu kita buat, tapi kita tak ambil markah untuk dikira dalam SPM nantilah. Okey, yang keempat, modul yang keempat menservis komponen dan sistem motosikal. Yang ini kita dah mula menservis sistem motosikal, komponen dan sistem dia, iaitu kalau kita tengok di modul pentaksiran, modul 5 ni roda dan tayar, pelajar-pelajar dah mula dah pegang dah motosikal, dah mula buka tayar, dah mula buka dia punya rim. So yang basic-basic tu. Kemudian yang modul 6 dia dah mula menservis brake, dah buka tayar tadi tu, dia menservis brake gelendung. Yang ni modul 7 brake cakra. Modul 8 dia bila dah dia kuasai kemahiran tadi tu, dia bahagian depan pula dia buka fork teleskopik, dia menservis fork, kemudian dia buka steering. So itulah tingkatan 4 sampai setakat itulah. So bahagian yang basic-basic lah kita kata. So yang lagi menarik dia semasa tingkatan 5 lah. Okey, ini untuk modul pembelajaran tingkatan 5. Jadi untuk modul 5, tingkatan 5 ni modul 5, 6, 7, 8. So tingkatan 5 merombak rawat bahagian atas enjin motosikal. Ataupun biasa kita sebut top overhaul lah. Oh, okey. Top overhaul 2 lejang dengan 4 lejang. Jadinya dekat sini, modul pentaksiran ni apa yang kita akan bagi markah dekat amali dia orang ialah modul 10, karburator. Servis karburator. Kemudian modul 11, bahagian atas enjin 4 lejang. Okey. Okey, modul yang seterusnya ialah modul 6, merombak rawat sistem enjin motosikal. Okey. Yang ini kita dah mula ke dalam sikit. Itu kita dah mula buka clutch dan pelinciran. Dia sekali ni. Kalau modul yang lama kita buat asing. Oh, ini sekali dah. Kita buat sekali kan. Sebabnya kalau apabila kita nak buka clutch, kita memang kena buang dia punya minyak hitam kan. So benda tu jadi akan satu pembaziran kita kata. So kita boleh buka, kita sekali kan yang ini. So modul 13 penyejukan cecair, sistem penyejukan, okey, cooler. Itu okey. Modul pembelajaran yang ke-7 untuk tingkatan 5, mengesan kerosakan elektrik dan elektronik motosikal. Yang ini wiring lah kita kata, wiring. Okey, kita servis sistem cas, bateri, sistem lampu. Kemudian servis sistem motor penghidup. So yang ini kita akan buat semualah. Okey, tajuk yang terakhir sekali yang penting jugalah untuk pelajar ni sebenarnya modul 8, asas keusahawanan. Yang ini hala 7 dia orang. Lepas habis belajar nanti, so hala 7 diorang nak ke mana? Kalau nak ke arah perniagaan, so dekat sini kita akan ceritalah dia punya info-info dia semualah. Okey, dekat sini tiada pentaksiran. Maksudnya dia tak dibagikan markah lah untuk amali dia orang, tapi dia orang akan buat ni. Oh, dia orang akan buat rancangan perniagaan dia orang akan buat. So kita akan buat lawatan. So cumanya tiada markah lah untuk itu, untuk SPM nanti. Okey, baik. Okay. Cikgu, cikgu okey cikgu? Saya boleh tahan sebenarnya. Macam itulah. Nampaknya cikgu tak okey sebenarnya, sebab itulah kita perlukan rehat sekejap. Okey, jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kelas kita bagi subjek menservis motosikal. Kita berhenti rehat dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazir, dan subjek yang kita nak belajar atau sedang belajar ni adalah menservis motosikal. Kepada anda semua, sila orang kata bersama dengan kita sampai habislah, sebab cikgu yang mengajar anda ni bukan cikgu biasa-biasa, ni cikgu luar biasa. Cikgu Wan, okey cikgu Wan Okey. Okey. Tadi kita dah tahu dah format serba sedikit cikgu kan. Dan ini kita nak masuk ke yang mana satu ni cikgu? Okey, sebenarnya yang ini kita nak masuk ke ulang kaji lah, modul 1, amalan bengkel menservis motosikal. Okey.
subtajuk dia 1.1 amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam bengkel menservis motosikal. Tapi sebelum tu cikgu, ada orang potong kelas lah cikgu. Nevinesh, where are you? Nevinesh, where are you? Ni anak murid cikgu diorang ni. Mana ni cikgu? Kita boleh call ke diorang ni apa diorang buat ni? Tak apalah, kejap lagi dia akan bersama dengan kita lah. Okey, cikgu kau nak tanya anak-anak murid cikgu, silakan cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Faris boleh, Haris boleh, Mirul boleh. Itulah saya nak tanya Mirul lah, Mirul dulu. Mirul dengan kursi gaming yang mahal tu, Mirul. Mirul, masih ingat lagi tak ni dengan tajuk amalan keselamatan ni masa tingkatan 4 dahulu? Masih ingat lagi cikgu. Alhamdulillah. Cuba ajar dekat saya sikit. Kalau bab 3 kita belajar apa Tingkatan 4 ya? Tingkatan 4. Tingkatan 4 saya tak sempat nak. Okay. Tadi kata tahu, ini tak tahu. Okey, tak apa Mirul, insya-Allah. Nanti cikgu akan ajar cikgu Ya, insya-Allah. Cikgu akan refresh balik. Kita refresh balik lah sama-sama. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, ya. Saya ingat. Okey. Peraturan. Okey, yang pertama sekali kita refresh tajuk peraturan keselamatan bengkel. Di mana dia punya faktor yang utama yang kita perlu fikirkan ialah keselamatan diri dahulu. Keselamatan diri. Yang penting keselamatan diri dahulu. Okey, peraturan-peraturan yang berkaitan keselamatan diri ni boleh tak saya tanya dekat Navinash? Yang pertama, apa yang penting dahulu dekat diri kita sendiri Navinash, tu? Navinash. Welcome back. Okey, alright. Dekat diri kita macam mana, apa yang first sekali yang perlu kita... Boleh tak awak dekatkan sikit awak punya mikrofon tu dekat mulut awak? Awak punya earphone tu ada mic, betul tak? Yes, dekatkan dekat mulut sikit. Okey, cun. Global. Ya? Global. Yang dekat diri kita. So, globe apa tadi? Apa soalan dia? Mungkin cikgu boleh cakap lagi sekali. Cermin mata. Okey, itu sebenarnya kita pakaian lah. Maksudnya kita pakaian yang bersesuaian. Yang dengan kerja kita dekat bengkel lah. Okey. So, yang kedua, selepas pakaian tu kita apabila nak buat kerja tu, kita berkait dengan peralatan dengan bahan kan. So, kita kena tahu SOP menggunakan peralatan dengan bahan tu. Okey? Kaitan dengan diri lah. Yang ketiga, tempat kerja kita perlu sentiasa bersih. Yang tu cikgu, yang dekat atas meja tu cikgu. Tu untuk apa cikgu? Yang ini selepas ini. Selepas ini. Okey. Yang ini selepas ini ada. Okey, boleh cikgu. Okey, cuba tengok faktor yang kedua, keselamatan alatan dan bahan. Boleh tak siapa bantu cikgu apa peraturan yang perlu untuk alatan dan bahan? Siapa? Ataupun mungkin apa peraturan keselamatan alatan dan bahan? Betul cikgu? Betul. Okey, kita minta Mirul yang ada sejadah kat belakang dia. Alhamdulillah. Bagus Mirul. Nak siapalah ni? Silakan Mirul. Boleh saya bercakap ya? Boleh. Boleh. Apa tak boleh? Apa dia tadi? Saya lupa pula. Maaf saya. Keselamatan alatan dan bahan. Apakah peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi? Ya. Kita perlu menggunakan peralatan dalam kaedah yang betul dan sebelum menggunanya kita perlu melihatnya adalah peralatan tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey, betul. Bagus sekali. Nampak cikgu? Dia punya bagus je sampai katil pun dia dah kemas tau. Itulah. Okey. Mungkin pelajar lain ingin tambah satu lagi? Pelajar lain? Rahman. Rahman. Macam mana Rahman? Cikgu. Ya, peraturan berkenaan keselamatan alatan dan bahan. Okey, lepas kita guna, kita buat apa dekat alatan dengan bahan tu? Mencuci ke cikgu? Membersihkan? Kita bersihkanlah. Betul? Rahman okey Rahman? Betul. Rahman, are you there? Morning, good morning. Okey, so keselamatan
alatan bahan ni lepas kita gunakan, kita bersihkan dan juga kita simpan pada tempat yang sepatutnya lah. Yap. Okey, yang ketiga kita tengok kat sana keselamatan Tempat kerja. kerja. Tadi diri, ini alatan dan bahan, kemudian Okey. tempat kerja kita pula. Okey, boleh seorang. Ni Haris. Apa ni? Haris ya. Oh, saya tak Haris. pun nampak tu. Haris. Haris. Are you Boleh there, Haris? Keselamatan tempat kerja, apa peraturan yang perlu kamu patuhi dekat tempat kamu bekerja tu? Haris? Ya. Dengar tak soalan daripada cikgu tadi? Tak. Tak, cikgu lagi sekali cikgu soalan Lagi dia. sekali, okey. Peraturan keselamatan di tempat kamu bekerja tu. Apa peraturan yang kamu perlu patuhi? Peraturan. Dekat tempat kerja, tempat bengkel tu, tempat kamu buat kerja tu, bagi kat cikgu satu contoh. Jangan cakap langgar lampu merah pula. Mungkin yang lain nak bantu ada? Mungkin Faris? Faris tak tolong ke Faris? Tidak boleh bawa makanan ke dalam bengkel. Okey, betul. Boleh bawa makanan. Lagi? Satu lagi? Boleh tak? Sentiasa membersihkan bengkel. Okey, betul. Alhamdulillah dah ada dua tu. Dah ada dua markah dah. Kira, okey dah tu. Lagi 8, lagi 8. Lagi Haris. Lagi 8 Haris. Lagi 8, lagi 8. Okey, tak apa Haris. Okey. Ingat, kita punya show 1 jam tau, bukan 10 hari. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada, tadi kita dah tahu peraturan keselamatan. So kita pergi kepada alat pelindung diri ataupun PPE yang mereka kena pakai lah dekat bengkel. Jadi saya ada bawa ni. Cuba cikgu pakai cikgu. Saya teringin nak tengok macam mana cikgu pakai. Nak pakai ni. Ni dah jadi Iron Man. Itu yang Mark 1. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok, saya letak baliklah. Okey. Kita tengok pelindung mata dan Google ni yang ini. Okey, fungsi dia semasa kita buat kerja menggegas lah. Mencanai ataupun kita menembuk lubang. Kita pakai inilah. Cuba macam ni pakai cikgu. Saya macam ni je. Pakai. Cuba tengok. Handsome. Yang ni lain lah. Zoom sikit kamera. Okey, cikgu biar je macam tu. Oh, ni mana ni? Biar sampai habis cikgu. Okey. Okey, ini Google. Kemudian kita ada pelitup muka tapi saya tak bawa lah. Itu semasa kerja mengecat. So kita akan pakai pelitup muka lah. Kerja mengecat. Okey, jaket keselamatan. Tadi saya pakai. Saya dah letak balik tadi. Okey, tak apa kejap lagi saya. Sarung tangan. Keselamatan sarung tangan. Ini ada sarung tangan, dia ada 3 jenis. Okey. Ini yang plastik, yang kain dengan yang ini untuk kerja-kerja mengimpal lah. Okey. Yang kulit. Kemudian yang ini pelindung muka untuk kerja-kerja mengimpal. Okey, ini kerja-kerja mengimpal. Kemudian kerja-kerja menggegas kita juga ada pakai yang inilah. Ini apron, bukan untuk masak yang ini, untuk kerja-kerja menggegas dengan mengimpal. Kita pakai lah untuk mengelakkan kekotoran. Betul. Okey. Dan juga kasut pun kena betul. Okey, ni kasut ni. Saya baru je beli ni. So, khas untuk bawa ke sini ni. Serius cikgu? Kasut keselamatan. Kebetulan kasut saya ada ni. Cikgu, abang cameraman tanya saya siapa cikgu? Ini saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya buka 500. Kebetulan kasut saya dah rosak sikit hari dah. Okey, so saya beli. baik cikgu. Okey, itu dia antara ni alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Okey, yang seterusnya dekat bengkel yang penting juga ialah laluan keselamatan bengkel ni. So amat penting sekali lah murid-murid kena tahu kat mana arrow ni semua ni. Dekat bengkel mungkin bengkel masing-masing berbeza lah. Dia punya laluan kecemasan ni. So murid-murid kena tahu kat mana arrow ni semua. So keluar kat mana. Yang penting sekali dekat jalan keluar dia tu tak ada halangan lah. So kita jangan letak halangan kat situ. Kemudian ada alat memadam api. Semua ada lah dekat bengkel tu. Okey, kita teruskan. Okey, pencegahan kebakaran. Kebab apa cikgu? Kebakaran. Kebakaran. Ni ada kesilapan sikit lah. Biasalah cikgu. It's okay. Okey. Apa yang kita perlu tahu nak mencegah kebakaran ni, kita kena tahu punca dia dulu. Betul. Okey, punca dia dahulu dekat bengkel tu boleh tak? Pelajar bagi saya
satu punca dekat bengkel. Siapa nak Mungkin tolong siapa cikgu? boleh? Faris. Boleh Faris? Punca kebakaran. Saya, cikgu. Silakan Ahmad. Macam biasalah cikgu, kat bengkel tu macam-macam boleh jadi kan. Kalau minyak tu tiba ada orang buat benda-benda tak elok. Benda-benda tak elok. Orang kata benda-benda yang macam boleh dekat boleh menyebabkan mudah terbakar, kita letak jauh-jauh sikit cikgu. Okay. Biasanya dekat bengkel ni minyak petrol lah. Minyak petrol tu. Minyak petrol. Kemudian kita ada buat kerja-kerja mencanai pun dia akan keluar api kan. Spark tu. Okey itu. Okey, kaedah mencegah kebakaran. Yang ini ada tak pelajar nak? Ni kita revise ni. Pelajar? Ini yang diorang belajar sebenarnya dekat tempat belajar kan? dekat tempat. Mereka sekarang dekat tadi. Ini dah belajar, geng. Geng. Ini dah belajar dah, geng. Dekat tempat, geng. Boleh ke? Mana siapa nak bantu? Siapa nak bantu cikgu apa antara kaedah mencegah kebakaran cikgu Geng cepat Saya geng. bantu cikgu. Apa dia Mirul? Kaedah untuk pastikan pendawaian elektrik dalam keadaan yang baik dan sempurna. Ya, betul. Bagus. Ini markah penuh ni. Jawapan dia ni. Yes. Okey, yang lain? Takkan Mirul je nak dapat A+. Okey. Kesian Mirul, seorang je dapat A+. Ada lagi tak? Satu lagi? Tak apa, kalau salah pun tak apa. It's okay. Kita belajar. Ada ke Nevinash nak cuba ke? Apa antara kaedah mencegah kebakaran? Tak ada. Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Ada? Dah macam lagu dah. Tak ada dah. Okey, tak apa. Saya tambah satu lah. So, untuk mencegah kebakaran, kita simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar tu di tempat yang sepatutnya. Ya. Okey. Yang seterusnya. Okey, ini latihan kebakaran. Dia kata ada video cikgu betul. Dia kata ada video. Jadi kepada anda semua, kita lihat dulu latihan kebakaran yang kita nak nonton ni cikgu Nonton latihan kebakaran ni. Kita tengok sekejap. Boleh? Boleh cikgu Boleh. Boleh. Kita nak tengok dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Jom kita tengok. Macam mana latihan kebakaran ni Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazida. Bagi subjek subjek kita belajar ni adalah menservis motosikal. Cikgu, saya pinjam ni sekejap boleh cikgu Boleh. Okey, dengan kata kita nak tanya soalan kepada anak murid ni di segmen terakhir cikgu. Ya. Siapa salah cikgu nak denda diorang cikgu? Kita denda dia nanti. Kita denda. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita menanya mereka. Ayuh. Okey, sebenarnya di sini memandangkan murid-murid nanti akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun lah. So saya ada share. Oh yeah. Nanti mereka akan ni. So teknik menjawab soalan peperiksaan lah. So dia punya format dia sama dengan soalan SPM lah peperiksaan pertengahan tahun ni. Jadinya tengok kat sini adalah mata pelajaran kita servis motosikal. Kod kita 7107/1 masa menjawab 2 jam. 2 jam. Okey, saya share tips sedikit. Apa yang kita perlu tahu ialah sebelum kita menjawab soalan tu kita kena tahu dulu fungsi setiap sistem yang kita belajar tu. Okey. Fungsi setiap sistem tu. Kemudian bila kita tahu fungsi, kita kena ingat balik dia punya komponen utama. Contoh dekat sini kita tengok ada blok silinder, ada kepala silinder, piston, kemudian ada gasket, ada ni semualah. Okey. Kemudian apabila kita dah tahu dia punya komponen, kita kena ingat balik dia punya peralatan. Okey. Nama-nama peralatan umum yang kita gunakan lah. Okey, peralatan umum mengukur, menguji dan juga peralatan khas tu kita kena ingat balik. Kemudian langkah kerja. Selepas tu kita kena ingat langkah kerja dia lah. So ini merupakan kata kunci lah. Sistem mana-mana pun dia sama saja.
kita kena ingat perkataan kata kunci dia yang ini iaitu merombak, mula-mula sekali merombak. Kemudian kita memeriksa, merombak ni kita buka lah. Kemudian kita periksa, kemudian kita membersih, kita bersihkan. Kemudian kita memasang, masang semula, kita uji. Kemudian bagi sistem yang perlu kepada pelarasan, kita perlu melaras lah. Okey. Okey, ini format dia. Okey, terbahagi kepada dua bahagian. Soalan dia terbahagi kepada dua bahagian. Soalan bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A ada 15 soalan. Markah penuh dia ialah 60 markah. Markah penuh setiap soalan tu dia bergantung. Ada soalan yang markah dia 3, 4 dan 5 macam itulah. Tapi total dia 60 markah. Peruntukan masa lebih kurang 45 minit lah. Kita gunakan 45 minit untuk menjawab bahagian A. Kemudian bahagian B ada 4 soalan. Yang ini soalan aras tinggi lah kita kata. Markah penuh setiap soalan ialah 10 markah. Markah penuh untuk bahagian B itu 40 markah. Kita sarankan peruntukan masa dia 75 minit. So jumlah dia bilangan soalan 19 soalan. Markah 100, masa dia ialah 2 jam. Okey, ini secara ringkas. Aras kesukaran dia masih sama seperti 532 yang dulu, 532. Okey, rendah sedang tinggi 532. Masih sama. Okey, kita tengok contoh bahagian A. 15 soalan tapi yang ini contoh soalan lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, rajah 3 menunjukkan kitaran enjin 4 lejang. Yang ini pelajar-pelajar semua dah belajar lah dalam prinsip enjin semasa tingkatan 4. Okey. Siapa boleh jawab ni? Berdasarkan rajah 3, lengkapkan kitaran enjin 4 lejang tersebut. Okey, siapa boleh jawab ni? A siapa? A siapa nak jawab? Boleh Siapa tak? nak cuba? Siapa Senang nak cuba? saja. Salah pun tak apa, kita belajar. Betul cikgu Ya, betul. Ada siapa nak bantu cikgu? Nampak tak? Ini yang merupakan rajah tersebut. Nampak tak? Geng nampak tak, geng? Nampak ke, geng? Tak nampak. So, A itu tadi ialah lejang mampatan. Lejang mampatan. Cikgu jawablah. Okey, lejang mampatan. Kita tengok balik. Ini A. Sebelum lejang kuasa tu, lejang mampatan, kuasa. Okey, B. Lejang exhaust. Okey. Dan juga C. Lejang masukan. Alright. Okey, cukuplah 4 kitaran tadi tu. So, 3 markah. Dah dapat 3 markah, cikgu. Ya. Okey, untuk soalan yang ini pula. Berikut adalah contoh soalan ni dia tanda betul dan salah ya. Tanda betul dan salah. Berikut adalah penyataan amalan keselamatan semasa kerja membentuk permukaan logam menggunakan mesin pecanai meja yang betul dan tidak berkaitan. Tanda betul bagi amalan keselamatan yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. So, cara menanda dia ialah macam inilah. Memakai goggle semasa mencanai logam. Okey, betul. Tanda agak betul. Memegang logam dengan sebelah tangan. Salah. So, kita kena pegang dua-dua belah tangan. Okey, mengguna kedua-dua mata pencanai serentak. Salah. Mencanai logam di bahagian tepi mata pencanai. Salah. Membersihkan habuk besi. Okey, betul. So, kita tanda betul. Melakukan kerja mencanai di tempat yang cukup cahaya. Tanda betul. So, betul semua. Kita dapat 5 markah. 5 markah di situ. Wah, cikgu tanya cikgu jawab. Mana boleh macam tu, cikgu? Kita kena bagi dia orang yang jawab, cikgu. Okey, kita tengok yang ni pula. Rajah 3 menunjukkan sebahagian kerja merawat sistem pacuan akhir. Yang ini motor skuter. Tali sawat. Okey. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja merawat yang tidak mengikut urutan. So, dia ada A, B, C, D dan E itu. A itu menukar tali sawat. B menanggalkan kerek primer. C membuka penutup tali sawat. Menanggalkan kerek sekunder. Memasang kerek sekunder dan kerek primer. Jadi, pelajar-pelajar nak jawab tak soalan ini? Dia soalan langkah kerja. Kita susun. Langkah 1 dia apa tadi? Apa langkah 1? Mirul. Saya dah ingat balik tentang skuter ini. Motor favourite saya. Ni mesti awak mesti ada NVX kat rumah kan? Biasa. Kita Okey, tahu cuba Mirul. Okey, Mirul. Bantu cikgu. Langkah pertama adalah C, iaitu membuka penutup tali sawat. Dan langkah yang kedua, B, menanggalkan kerek primer. Langkah ketiga, D, D, menanggalkan kerek sekunder. Kemudian kita ke atas menukar tali sawat. Sebab tali sawat ada yang merekah kan. So kita tukarlah untuk elakkan dia putus. Dan yang terakhir sekali adalah E, memasang kerek sekunder dan kerek primer. Okey, kita cek jawapan dia. C, betul.
tadi. Langkah 2 B. D betul. A dan E betul. So 5 markah untuk Mirul. Ya, cikgu, kalau motor saya rosak, saya punya NVX hantar kat awak boleh, Mirul? Boleh. Man- InsyaAllah saya boleh buka. Tadi dia bagi tahu dia mantap. pakar tadi ya. So boleh hantar kat dia. Dia ada 10 NVX kat rumah, cikgu. Baik. Okey. Seterusnya, ni soalan yang terakhir lah. Contoh soalan terakhir untuk bahagian A. Ni bentuk soalan yang berbentuk macam ni lah. So, dia dibagikan pernyataan ke atas tu. So, kita jawab dengan menulis A, B, A atau B kat bawah lah. Soalan berbentuk pengkelasan. Jadinya A ialah enjin 2 lejang, B ialah enjin 4 lejang. Padankan prinsip kendalian enjin motosikal berikut dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Right. Jadinya, boleh siapa nak jawab yang ni? Okey, tolong cikgu. Mirul, kita bagi peluang kat orang lain boleh, Mirul? Orang lain pun ambil. Tak apa, kita beri pada yang lain dulu siapa yang nak. Okey. Cepat, volunteer. Faris, boleh Faris? Faris, siapa? Harish. Faris, Faris Mazlan, rider. Okey, terdapat gelang mapatan sahaja pada omboh iaitu yang mana? Tak ingat. Gelang mampatan sahaja pada omboh. Iaitu enjin. Enjin 2 lejang. Betul? Enjin 2 lejang. Dia kurang pasti, cikgu. Kurang pasti. Okey, cuba yang kedua. Okey. 2 pusingan aci engkol. 2 pusingan untuk melengkapkan satu kitaran. Enjin yang mana? Enjin yang mana? 2 lejang ke 4 lejang? 2 kitaran. 4 lejang, Cikgu, dia jawab A, B. A, B sekali. Dua-dua sekali. Dua-dua sekali dia jawab, cikgu. Tapi yang betulnya ialah B. B, okey. Enjin 4 lejang. 4 lejang. 2 pusingan aci engkol untuk melengkapkan satu kitaran. Okey, yang seterusnya. Okey, yang lain tu. Yang lain, sekolah lain tu, cikgu. Oh, Cepat. Okey. Ya, boleh cikgu? Boleh silakan teruskan. Okey, yang ini terdapat liang masuk, liang exhaust, liang pindah pada blok silinder ini ialah enjin 2 lejang. Okey, seterusnya terdapat aci sesondol, perpasangan injap dan gancu pemasaan ini ialah enjin 4 lejang. Enjin 2 lejang tak ada benda-benda komponen inilah. Okey, terima kasih Mirul. Terima kasih, Mirul. Okey, contoh bahagian B. Okey, pada bahagian B ni ada 4 soalan. Jadi cadangan perlukan masa adalah 75 minit. Jadi biasanya soalan bahagian B ni satu soalan tu mesti ada soalan berkaitan keusahawanan lah pengiraan kos. Jadi ini contoh soalan pengiraan kos. Dia akan bagi alat ganti, kemudian harga dia. Harga dia bagi siap-siap. Kemudian soalan dia ialah tengok dekat A tu berdasarkan jadual 1 tadi hitung kos alat ganti. Yang kedua, kos operasi. Sekiranya kos upah ialah RM30. Dan kos overhead RM7. So, kita tengok jawapan dia. Yang ni kita campur semua tadi. Alat ganti tadi, dia punya harga dia tu kita campur. Terus total dia semua ialah kos alat ganti. Kemudian kos operasi ialah kos alat ganti tadi yang kita kira tadi. Campur dengan kos upah dengan kos overhead. So itu kos operasi untuk keseluruhan lah. Kita punya modal lah, kita kata kos operasi ni modal kerja kita. So itu jawapan dia RM73. Kemudian B itu harga yang perlu dibayar sekiranya dia ambil 10% daripada kos operasi tadi. Keuntungan 10%. So macam jalan kira dia macam ni lah. Kos operasi tadi ditambah dengan 10% darab dengan kos operasi balik, kita tambah, dapatlah jawapan dia. Okey, yang ini C, 2 langkah penjagaan. Jadi soalan ni boleh tak siapa-siapa bagi 2 langkah penjagaan? 2 langkah cikgu dah jawapan, cikgu. Okey. Boleh bagi 2 langkah penjagaan. Yang ini kebanyakan soalan dia, jawapan dia lebih kurang sama ajalah. Okey. Kan? Tip dia lah, saya bagi tips. Jawapan dia lebih kurang sama. Boleh seorang bagi? 2. Navinash.
langkah penjagaan. Navinash, boleh? Navinash, are you there? Dua langkah penjagaan. Ya. Mungkin cikgu boleh highlightkan apa penjagaan apa cikgu sebenarnya? Okey, penjagaan tadilah motosikal Penjagaan tadi muka tu. ke penjagaan? Penjagaan motosikal tadilah. Dua langkah penjagaan motosikal. Navinash. Selalu hantar basuh ke? Tukar pipe exhaust potong ke? Boleh Navinash? Okey, cikgu bantulah. Cikgu bantu. Okey, menservis sistem gantungan tadi tu mengikut jadual penyelenggaraan berkala. Okey, dia ada jadual penyelenggaraan berkala, so kita ikut jadual tu. Kemudian yang kedua menggunakan alat ganti tulen. Okey, yang ini sebenarnya untuk semua sistem ni yang inilah. Sama jugalah dia punya langkah penjagaan. Kemudian dan yang lain-lain lagi lah. Okey. Okey, soalan kedua. Okey, terima kasih Navinash. Okey Navinash. Navinash, if you okay, tunjuk thumbs up. If you not okay, thumbs down. Okay. Alright. Okey, soalan yang terakhir. Untuk bahagian B, contoh soalan yang terakhir. Cuba kita tengok bersama-sama. Anda telah melakukan penyelenggaraan motosikal yang telah mencapai tempoh selang masa yang telah ditetapkan dalam jadual penyelenggaraan berkala. Okey, cikgu. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan 3 amalan keselamatan semasa melakukan penyelenggaraan. Okey. Jadi contoh jawapan dia ialah, kita tengok nombor 1, pun kerja Melakukan kerja dengan berhati-hati. Dia amalan keselamatan. Dia sebenarnya sistem lain pun dia dekat-dekat sama je. Okey, melakukan kerja dengan berhati-hati. Kemudian menggunakan peralatan dengan keadaan yang betul. Kalau kita ingat balik, ini merupakan apa yang kita buat revision tadi tu, yang awal-awal tadi tu. So kita gunakan dia dekat sinilah. Yang ketiga, melakukan kerja di tempat cukup cahaya, tempat yang terang. Dan juga kita boleh masukkan juga tempat yang mempunyai pengundaraan yang baik. So kita boleh guna jugalah. Okey, baik. Ada lagi cikgu? Ini mungkin yang terakhir. Last kali ialah nyatakan langkah kerja penyelenggaraan menukar minyak pelincir, enjin dan penapis minyak. Okey, ini langkah-langkah dia macam inilah. Mula-mula sekali meletakkan motosikal pada tempat menservis. Okey, yang kedua, lepas letak motosikal tu, kita buka palang buang minyak yang kat bawah tu, kita buang dia punya minyak. Okey, yang ketiga, mengeluarkan penapis minyak. Kita keluarkan penapis minyak. Yang keempat, memasang penapis minyak baru. Okey. Yang kelima, memasang semula palang buang minyak. Tadi kita buka, kita tukar penapis, kita pasang balik palang buang minyak tu. Lepas tu mengisi minyak pelincir baru. Okey, last sekali menyimpan dari minyak pelincir tadi kita kena simpan. Pakai untuk pelupusan. Okey, dapat 7 markah. Senang je cikgu. Senang je sebenarnya. Kalau kita ni balik dia senang je. Baik, alright. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wan di atas info dan juga kita nak tahu juga macam mana kita nak tackle soalan itu kan. Okey, jadi kita nak juga ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita. Semua bersemangatlah hari ini. Korang best ah. Nampak muka macam cepat nak habis Okey, jadi cikgu terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk bab yang seterusnya. Dan kepada anda semua, dia apa segala Cikgu Wan ajar korang mendapat info. Alright, okey. Jadi kita jumpa lagi cikgu. Saya mohon maaf kalau ada gurau-gurau ke apa cikgu Samalah. Mantap cikgu. Okey, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. See ya. Bye-bye. Didik TV KPM. Saya Fatimah Sawad, ibu kepada Abdul Andul Najmi, pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021. Saya mengharapkan anak saya akan lulus cemerlang dalam peperiksaannya. Harapan dan nasihat saya, kurangkanlah kegiatan luar, melepak atau sebagainya. Tumpukan pada pelajaran sebelumnya. InsyaAllah. Saya bersama dengan bapa kepada pelajar Abdul Najmi. Saya akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Harapan saya biar berjaya dalam pelajaran, kurangkan dalam
kurangkan bermain, tumpukan pada pelajaran. Harapan saya biarlah kamu berjaya dalam pelajaran. Nama saya Wikinswari, berasal dari Pulau Pinang. Saya ialah ibu kepada pelajar bernama Nadina Srawajmanan yang mengambil mata pelajaran Vocational Main Service Motosikal di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman di Bungkuban, Pulau Pinang. Beliau belajar di tingkatan 5 dan mengambil SPM tahun ini. Saya amat bertuah kerana anak saya meminati mata pelajaran Main Service Motosikal ini, mendapat belajar kemahiran berkenaan Main Service dan Mekanik Tulai Motosikal. Semoga impian ini menjadi mekanik dan memilih sebuah bengkel akan tercapai. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Wan Sukutli kerana mengajar anak saya dengan baik. Sekian, terima kasih.